Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita teruskan siri perbincangan dalam ulang kaji UPKK bagi subjek sirah tahun 3, yang mana pada kali ini kita masih di pelajaran yang pertama pada unit yang keempat, yang mana tajuknya adalah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seperti mana yang kita tahu, dalam usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan menyebarkan agama Islam pada peringkat awal tu banyak sangat tentangan dan tentangan, cabaran yang terpaksa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah berpunca daripada bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang penentang yang kuat sehingga namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama Abu Lahab ni disebut dalam Al-Quran, dan Abu Lahab juga ialah musuh utama yang sentiasa memfitnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Lahab ni dia sangat-sangat yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad kau bawa ajaran baru? Kenapa tak nak sembah berhala? Sama macam datuk nenek kita dulu. Dia marah bila Rasulullah bawa ajaran baru, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So dia pun pernah satu ketika dia sebut tabbalaka ya Muhammad. Dia kata celakalah kamu wahai Muhammad. So bila dia kata macam tu dekat Nabi, Allah balas balik perkataan tersebut dengan Allah kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai ada dalam Al-Quran Allah membalas balik kata-kata Abu Lahab tu kepada dirinya sendiri. Dia kata kepada Nabi, Allah balas balik, sampai ada surah dia dalam Al-Quran yang bermaksud binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa yang dia telah usahakan. Sia-sia. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menjulang. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya pembawa kayu api. Fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya terdapat sabut yang dipintal. Okay, dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal kecelakaan ataupun celakalah Abu Lahab itu sendiri, dan tak ada apa-apa yang tidak berguna. Segala apa harta dia dan apa yang dia miliki, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menjulang bersama dengan isteri dia. Isteri dia pun masuk ke neraka juga. Okey. Kemudian orang kafir Quraisy amat marah kepada baginda dan sentiasa mengganggu baginda. Orang kafir Quraisy ni dia marahlah bila Rasulullah berdakwah, dia marah. Ketika baginda berdakwah, baginda pernah diludah. Dan dilemparkan dengan najis unta. Oleh Uqbah bin Abi Ma'aif. Nama orang yang melemparkan najis unta tu kepada Rasulullah. Baginda juga dituduh sebagai ahli sihir dan gila. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dituduh
dituduh dengan mereka cakap dia orang cakap Rasulullah ni ahli sihir, ahli sihir dan gila sebab bawa ajaran baru. Cakap apa ni berapu-apu, dia orang cakap gila Muhammad ni. Dia kata macam itulah. Okay. Nabi juga ditawarkan pangkat, harta dan wanita dengan syarat baginda menghentikan ajarannya. Okey. Pada masa tu Rasulullah SAW pernah ditawarkan dengan pangkat, harta, perempuan dengan syarat baginda berhenti membawa ajaran Islam ni. Okey. Mereka menawarkan perkara tersebut melalui Abu Talib, bapa saudara Nabi. Dia kata, Abu Talib, kau pergi cakap dengan anak saudara kau tu, berhentilah membawa ajaran yang baru yang dia bawa tu. Kami nak bagi pangkat dekat dia. Dia nak pangkat apa dekat Mekah ni? Dia nak harta banyak mana yang kami ada, kami akan bagi. Dia nak perempuan yang macam mana, kami akan bagi. Asalkan dia berhenti bawa ajaran yang dia bawa sekarang ni. Dia tengah bawa tu. Sampai macam tu sekali, dia orang nak suruh Rasulullah stop berdakwah, stop sebarkan ajaran Islam, tawarkan harta, pangkat dan perempuan. Tapi Rasulullah kata, Rasulullah takkan terima kerana ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku bawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, Abu Talib pun bila dengar kata-kata Rasulullah, dia pun akur dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan bertambah lagi lah kemarahan orang-orang Quraisy pada masa itu. Okey. Kemudian orang-orang Islam juga disiksa seperti Bilal bin Rabah, dijemur di padang pasir dan dihempapkan dengan batu besar. Okey. Bila mereka tahu ada sebilangan, kebanyakannya daripada golongan hamba yang telah mengikut Nabi Muhammad SAW, antaranya Bilal bin Rabah, tuan dia dijemur, tuan dia, Bilal bin Rabah ni seorang hamba. So bila tuan dia tahu dia dah memeluk Islam, dia dijemur di padang pasir yang panas, gersang. Okay. Bayangkanlah berada di padang pasir, dijemur kat situ, diikat kaki dan tangannya dan dihempapkan dengan batu besar di atas dadanya. Tapi mereka pada masa tu diorang suruh Bilal ni kembali kepada agama asal. Tapi yang keluar daripada mulut Bilal saat dia dijemur dan dihempap dengan batu besar tu adalah perkataan ahadun ahadun. Itu je. Yang satu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, keluarga Yasir disiksa dan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dipulaukan. Okay. Mereka memulaukan keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi Abdul, keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Abdul Muttalib ni dipulaukan. Apa kita cakap sekarang? Palau kan, dipalaukan. Akan tetapi umat Islam tidak gentar dan tetap teguh dengan ajaran Islam. Okey. Dan sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tentangan kaum Quraisy. Banyak lagi tentangan-tentangan yang diterima, tapi apa yang kita boleh ambil iktibar dalam kisah ini adalah seorang pendakwah mestilah sabar dan cekal menghadapi ujian, rintangan semasa berdakwah tu. Seperti mana kalau Nabi pun menerima tentangan yang hebat, apatah lagi kita dalam usaha dakwah kita. Okey. Setiap gerak kerja dakwah akan ada halangan. Setiap kerja dakwah ni mesti ada halangan dia yang tersendiri. Kita mungkin dalam usaha dakwah kita ada tentangan macam ni, orang lain macam ni. Okey, Rasulullah SAW sendiri pun ada tentangan dan rintangannya. Dan sekadar itu sahaja. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk ulang kaji
Dan saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan. Kita jumpa di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.